So bila rasanya T-Game ni akan untuk selection? Cara selection dia sama untuk semua game. Dalam masa terdekat ni akan ada pemilihan untuk coach terlebih dahulu. Sir Cloud, welcome to my podcast. Okay, sir, apa khabar? Khabar baik, Daddy. Khabar baik Selalu kita jumpa tak dapat sembang. Jumpa tempat ramai-ramai orang. Betul, kan. jumpa macam hi bye. Kita tak jumpa nak lepak lama ataupun nak berborak. Tapi saya surprise tak dapat invitation. Sebenarnya sangat surprise juga. Saya tak sangka macam siapalah saya lah kan. Sebenarnya saya kena cakap siapalah saya. Tak adalah. Daddy humble sangat ni. Tak, sebab saya selalu rasa yang masih jauh lagi. Masih ramai OG yang perlu saya jumpa, perlu saya belajar untuk menempuh perjalanan dalam e-sports ni. Sama-sama kita berkongsi lah. Betul. So Sir Cloud full time e-sports punya industrial player lah. Betul. And berkecimpung dalam e-sport berapa lama dah, Sir? Kalau nak kata, sebenarnya saya dulu pernah main as a player. Okay. Bukan player hati orang Okay, ni player Counter Strike dulu, zaman 1.0 sampai 1.6. Tu pada awal tahun 2000-an. Didas semua lah. Didas. Sekarang ni Didas 2 je ada. Didas 1 zaman tu. Okay. Didas 1 apa dia punya kelainan dia? Didas 1 dia lagi luas sikit lah. Okay, alright. Tapi sebab zaman tu tak ada macam handphone canggih, pakai pun 3310 tu pun kalau nasib baik dapat handphone lah. Dia ada Impulse 101 tu. Ada tu. Ada SB cheat. Jangan jangan sesekali. So ada tu, tapi main happy boleh lah. Boleh, tapi saya main tournament. So main tournament. Masa tu saya umur baru form 1 form 2. Saya dah pergi CC main tournament, buat team semua. Okay. Cuma sebab masa tu tak ada handphone canggih, tak ada social media, tu yang gambar-gambar kenangan tak ada sangat lah. So memang core tournament player. Betul. Di awal era 2000-an Betul. Okay. Masa tu kat sisi Sir punya team apa, kalau saya ingat lagi? Nama team. So nama team pun kita macam letak je. So macam tak berapa nak penting sangat. Tapi ada satu nama tu mungkin melekat lama sikit. Kita panggil TRAF lah. Traf. Stand for? Apa dah TR. Saya pun dah tak ingat dah sekarang. Umur dah lanjut dah. Tapi saya ingat sebab kita letak dekat nama IGN kan. Saya ingat tu. Okay. Tapi yang tu zaman waktu-waktu muda. Dia lepas tu ada satu gap. Saya main benda-benda biasa je. Macam saya masih lagi main macam PS ke apa. Basic casual gamers casual game. Lepas tu bila zaman Dota masuk tahun 2003, saya start main Dota tahun 2003. Tapi saya main biasa je lah. Tapi bila dah masuk tahun 2011 macam tu, adalah masuk tournament sikit sini sana lah kan. Masuk suka-suka. Tapi yang kalau nak kata betul-betul take off dalam e-sport ni is ada satu hari pada tahun 2018. Masa tu saya ada satu ilham lah, tiba-tiba dapat nur lah. Dapat nur betul ke tu. Ni sebab kita selalu main rank game. Lepas tu, tapi bila kita main rank game, kita rasa macam kenapa teammate kita macam tak reti main apa benda semua. Benda-benda basic semua tak tahu. So instead of macam nak toxic ke nak frust ke apa ke kan, saya cakap dengan diri saya, okay tak apa. Apa kata saya start buat content. Saya buat content, benda-benda basic, ajar orang macam mana nak main Dota. Tak fikir pasal viewers ke apa, just nak buat macam tu je. At least diorang ada awareness lah. Betul. Daripada kita nak complain. Apa kata kita buat sesuatu? Such a noble move daripada Sir lah sebenarnya. Sebab saya pun diinspirasi sebab saya pun tengok konten orang lain ajar orang Dota. Jadi saya pun ingat, apa kata saya buat sesuatu untuk local scene. Bermula daripada situ. Daripada situ saya kenal live stream tu apa. Jadi saya bawa lah benda tu ke live stream. Ada viewer datang, kita borak pasal Dota semua. Pada satu hari, bila kita keluar macam jumpa-jumpa orang semua kan, ada member ni cakap, you pandai cerita pasal Dota, you tahu pasal game, you pernah fikir macam mana nak cuba pengulasan tak? Macam tak pernah fikir. So benda-benda tu kita ingat Mak Saleh je boleh buat masa tu. Betul. Lepas tu tanya lah, macam mana nak buat? Okay, apa kata kita try sama-sama. Member ni ajak lah. Member tu siapa? Dia member tu nama dia Ken. Nama dia Ken Lu. Dia ni yang itu hari. Bukan Ken yang dia sekarang manager Team Secret.
Oh, okay. Alright. Jadi dia lah yang ajak, dia lah yang tunjuk macam mana semua. Daripada situ saya mula nak mengulas. Tapi ada lagi satu key point dalam hidup. Jadi saya masa tu saya dah start ulas. Saya ulas dalam 3 bulan ulas praktis diri. Lepas tu dah yakin sikit, dah berani. Lepas tu try lah cari tournament-tournament kecil semua, minta PM, page semua nak ulas. Dan saya offer, saya ulas free, tak apa. Oh, macam tu. Saya ulas free. Betapa hasil ni dulu Sebab saya minat. Betul. Saya passion minat. Passion. Saya ulas free. Saya cakap upfront, saya cakap saya buat free. So banyaklah buat tournament. Tapi saya buat Dota je waktu tu. Game lain saya tak reti. 2018 lah tahun tu. Tahun tu dah 2019. Dia dah masuk ke 2019. So saya buat tu. Ada satu hari tu saya dapat kenal dengan Lin. Oh, Lin daripada Lin LP. Time tu Geek Fam dia. Time tu dia Geek Fam. Dia lebih kurang era tu lah. Okay. Geek Fam, Lin dengan seorang ni nama Adrian Hendricks. Adrian Hendricks dari? Dia banyak buat macam OB, Marshall. Oh, okay, alright. Jadi dia orang pun cakap, okay, dekat Malaysia ni kau tak boleh nak cast satu game je. Kau kena belajar untuk cast macam-macam game. Oh, Lin cakap lah. Lin cakap. Dan dia orang cakap. Jadi saya pun macam, okay, macam mana Saya pun, okay, daripada macam mana, saya pun cubalah belajar macam-macam game. Dan game pertama di luar Dota yang saya cast adalah PUBG Mobile. Oh, bukan Mobile Legend? Bukan Mobile Legend. Belum lagi masa tu. Sebab kebetulan lah dapat peluang. Sebab selepas dapat ilham daripada Lin, dia ada show. Dia cast PUBG Mobile. Saya pun tanyalah, boleh tak saya cast sekali? Tak payah nak bayar pun tak apa. Sebab saya nak cuba. Saya nak berlatih. Dan dia bagilah datang cuba cast dengan dia. Dan daripada situ. Oh, baik So itulah perjalanan dia. Permulaan Sir Cloud mendapat nur dalam orang kata, sebab e-sports sekarang lah. Bola sepak, badminton dia ialah PUBG dan juga Mobile Legend ni. Betul. Kan kalau game-game lain ni bukan tak best, tapi orang tak suka tengok. Orang lagi suka tengok ML PUBG. So Sir Cloud, macam mana boleh dapat nama Sir Cloud tu? Okay, ni pada tahun kalau awal 2000-an jugalah. Ni antara game online yang saya main. Nama dia Utopia. Utopia ada game apa? RPG? Okay, dia game online. Dia RPG, MMO lah, MMORPG. Tapi dia 100% text. Dia tak ada grafik apa benda semua. 100% text? 100% text. So dia akan, kita dekat dalam satu kingdom. Lepas tu dalam dia, ada kita punya army apa semua. Dia macam, anggap macam StarCraft. Game-game yang macam tu. Tapi dalam bentuk teks sahaja. So maknanya command tu daripada teks lah? Tak ada grafik. Kita kena macam, okay, hari ni saya nak buat 10 askar contohnya kan. Saya kena tekan 10 askar, buat, lepas tu tunggulah dia buat. Esok login balik. Benda macam tu. Okay. Jadi saya main game tu. Sebenarnya, sebenarnya tu depan sikit lah. Kalau nak belakang lagi sikit, tahun 1997. Ui, lama. Orang lama. OL. 1997, saya terjebak dalam satu game ni bernama Final Fantasy 7. Jadi watak utama dia nama Cloud Strife. Dan saya sangat gila lah game tu. Dan saya sangat minat lah. Jadi saya ambil nama Cloud tu mula-mula lah. Lepas tu pergi mana-mana saya guna nama tu. Kalau dekat zaman MIRC ke apa saya guna. Tapi bila masuk tahun awal 2000-an, saya main game tu. Game tu sebab dia dalam kingdom. Dia dalam dunia yang Satria apa semua kan. Yalah, Final Fantasy. Game Utopia tu. Dia dalam dunia Satria. Okay. Jadi kalau kita nak buat account, kita kena letak, kalau lelaki dia akan letak Sir. Kalau perempuan dia akan letak Lady. Jadi bermulanya Sir Cloud tu, dia bergabung lah daripada situ. Lama lah dah guna nama Sir Cloud ni. Lama. Saya awal lebih kurang pertengahan 2000-an saya pernah jadi DJ radio online. Saya guna nama tu juga. Sir Cloud juga? Melekat sampai sekarang. Saya mula-mula penglibatan saya dalam professional e-sports ni, saya sebenarnya guna nama Triad. Triad ni kan gangster Hong Kong. Itulah. Kan? Seram. Saya guna nama Triad tu. And then saya rasa nama ni macam susah orang nak recognize. Dia macam sebut dia macam Triad kan. So saya pergi Daddyhood. Sekarang orang sebut Daddy senang. Senang kan.
bila nak relate kan apa pasal kenapa daddy, dan senang lah. Saya kalau message daddy pun saya cakap daddy kan. Betul. Saya takut kalau girlfriend saya ke dia tengok apa ni laki message laki lain daddy ni lain macam. Tak ni daddy. Betul. Tapi saya sekarang dah segan sikit orang panggil saya daddy. Saya panggil Eddie ke kan, ataupun daddyhood ke, dia nak biar panjang terus. Kalau daddy macam lain sikit, aduh. Feeling tu macam kadang-kadang menteri panggil saya daddy ni. Aduh. Okay sir, kita nak cerita sikit lah selain daripada e-sport. Kita keluar sikit dari e-sport. Sir pernah cakap sir ialah seorang orang yang menggerakkan atau movement tentang haiwan liar. Haiwan peliharaan, haiwan macam ni cakap? Haiwan jalanan. Haiwan jalanan. Haiwan jalanan. So banyak fokus kat mana? Dekat kucing, anjing? Sebenarnya semualah. Semua haiwan jalanan? Semua. Sebab jadi sebelum ni sebenarnya saya dah lama dah ada hati lah dengan haiwan jalanan. Macam saya sendiri pun, saya sekarang ni ada 5 ekor kucing. Semuanya kucing jalanan. And kucing-kucing tu, dia orang datang pada saya. Dia bukan saya jumpa macam tu saya nak ambil. Ada yang datang dah nak buta. Saya pernah jaga kucing lumpuh yang pakai pampers semua. Saya yang tu pun saya pernah buat. Tolong dia picitkan dia punya air kencing dia keluar semua. Alamak. Memang saya pernah jaga semua tu. Dan sekarang ni pun saya jaga lagi lah. Jadi macam-macam kondisi. Jadi dah lama lah saya ada perasaan suka nak jaga dia orang lah, bagi balik kepada komuniti daripada segi tu. Tapi apa yang betul-betul mencetus penglibatan saya terlibat dengan Persatuan Haiwan Terbiar. Apa yang betul-betul mencetus adalah bila banjir besar Shah Alam. Ingat tak? Okay, tahu. Yang sampai Section 13 pun tenggelam semua. Sampai dapat bumbung je kan. Betul. Okay, masa tu sebenarnya saya kat rumah dan saya tengoklah berita-berita semualah kan. Tiba-tiba ada satu berita ni, dia tunjuk yang gambar kucing start bawah tayar. Ada satu gambar ni lah. Saya pun rasa macam dah tak senang hati nak duduk kat rumah. Saya ambil carrier, saya ambil lah beberapa barang peralatan lah kan. Saya naik kereta, saya pergi situ terus. Untuk menyelamatkan kucing tu? Untuk nak melibatkan diri, nak tolong lah. Tapi disebabkan faktor keselamatan, bila kita sampai, pihak berkuasa tak bagi kita masuk lah. Betul. Tapi lepas air dah surut sikit, hari yang seterusnya, saya nampak posting ada NGO cakap siapa nak datang tolong, saya pun pergilah untuk tolong. Dan daripada situ saya dapat kenal dengan orang Persatuan Haiwan Terbiar. Dan saya pun teruskan bersama dengan dia orang, sebab saya rasa niat kita sama lah. Tapi best sebenarnya bela kucing ni. Betul. Cuma saya tak boleh dah bela kucing. Sebab saya dulu ada 3 ekor kucing. Sebelum saya ada anak lah. Saya kahwin dan saya 4 tahun tak ada anak. Saya ada bela 3 ekor kucing. Nama dia Romero, Lucas dengan Letty. Tapi bila Romero tu hilang, alamak, Letty mati, Lucas mati, okey dah. Tak nak. Sebab dia bila dia mati tu saya sebulan ke 2 bulan tak boleh move on. Sampai parents saya cakap, kenapa kucing sampai nak kena nangis-nangis macam ni, sedih kejap dah lah. Tapi tak boleh, memang tak boleh. Betul. Sebab kucing ni dia macam bila balik kan, bila kita balik kerja, penat-penat balik berniaga. Kalau Lucas ni dia pandai tau. Saya tak tahu, dia memang pandai. Dia akan datang, dia giat dada, dia urut. Dia macam dia tekan-tekan kan. Dia macam tu. So saya sebab lagi satu, sebab Lucas ni saya selalu borak dengan dia. Dia kucing hitam biasa je. Macam ni lah. Sebiji. Yang ni kucing lumpuh saya tu lah. Saya sampai sekarang simpan kat sini, tak tukar. Dia sebiji, dah tak ada. Sebiji. Dia tak ada. Saya jaga dia 2 tahun lah. Tapi saya betul-betul saya kalau Lucas saya ada gambar dia, saya tak tahu. Kat Instagram maybe ada kot. Tapi saya tak boleh dah pasal kucing ni sebab saya terlampau sedih. Saya jadi aduhai. Dia lagi sakit hati daripada kita break up. Lagi dia. Uish. Lepas tu Letty ni, cerita pasal Letty. Letty ni saya jumpa dekat kedai perabot. Dia time tu nak beranak. So dia nak beranak dekat kedai perabot. So kedai perabot cakap, bos, kalau you nak ambil kucing ni, ambil. Kita orang tak boleh jaga. Dia kucing cantik lah. Dia macam bukan Maine Coon, tapi kucing yang cantik lah. Macam bulu. Bulu cantik. Tapi dia sangat manja. Dia macam macam girlfriend lah saya cakap. Kalau saya balik kerja, dia datang dari jauh, dia dah tahu. So bila saya tengok dia mati tu, saya rasa macam
Betul-betul sedih Fra. Saya dengan wife memang sedih gila. Sebab dia yang sambut, bukan sambut lah, masa kita orang balik dapat anak yang first, dia ada kat situ. Dia tengah tunggu. Macam sebab kita balik meniaga, saya dulu meniaga kantin. So balik meniaga bawakan makanan, ikan apa semua. So dia suka benda tu. Cuma Leti ni kita punya sentimental lah. Dia kucing pertama teman kita orang dekat rumah baru. Dan kita bawa balik Lucas dengan Romero. Oh, dah lah kucing pertama. Betul. Lagi dah. Dah lepas tu dah stop, tak nak. Sebab saya pernah jaga kucing yang sakit juga. Lucas tu pernah sakit. Nampak macam sporo tapi bukan sporo. And dia heal, dia dapat survive. So memang happy lah kan. Dan kita bawa dia balik duduk kat kampung pula. Cuma dia tak survive lama lah dekat kampung. Mungkin dia dah tua, dia dah lama. Sebab kucing punya jangka hayat kan, kalau kita umur setahun, dia dah beberapa tahun kan. Betul. So that's why saya rasa dah stop. No more kucing. Kalau ni banyak kucing. Kau ada kucing lagi Tong? Ada lagi? Saya dah tak nak kucing lah. Saya rasa cukup lah. Kesedihan tu cukup lah. Sampai situ je. So Sir masih aktif dalam haiwan-haiwan terbiar ni? Masih lagi. Saya dengan persatuan kita menggerakkan daripada peringkat atasan lah. Maksudnya daripada segi awareness, daripada segi kita tak ada shelter. Sebab kita punya niat kita lain. Kita nak daripada segi keseluruhan. Jadi kita pun daripada segi hubungan dengan kerajaan, lepas tu kita pendedahan kepada masyarakat, dan kemudian kita pun support jugalah mana-mana shelter-shelter NGO tempatan. Banyak shelter dekat Malaysia? Banyak lah? Banyak. Lagi-lagi yang buat sendiri. Lagi banyak. Oh ya? Mungkin kalau nama-nama besar macam SPCA tu semua orang kenal lah. Saya start kalau saya kenal kucing nama Hero, yang dia tak ada kaki tu. Tapi dah mati lah kucing. Tu pun antara benda yang sentimental lah bila saya tengok. Sedihnya kucing ni sedih. Saya tak boleh. Saya kalau jadi dalam haiwan peliharaan ni, saya rasa kucing lah yang paling best. Dia kena tabah lah kalau nak jaga. Dia lagi seronok jaga kucing daripada jaga awi lah sebenarnya. Okay Sir. Dan sampai sekarang pun saya ada buat juga kucing. Dan kerja tetap saya tengok ada 1-2 gambar yang saya mengajar sekarang. Betul. Education in Sports. Betul. Di Tunku Abdul Rahman University of Technology and Management. Okay. Somewhere dekat. Dia dekat ni Wangsa Maju. Main campus dia Wangsa Maju. And saya punya subject is jadi e-sports saya ajar e-sports sebagai co-curriculum. Credit hour-nya? Credit hour-nya 2 credit hour lah. Betul. Jadi yang ni sebenarnya semester kedua. Semester pertama pada tahun lepas lah. Jadi syllabus dia, walaupun dia bagi syllabus adalah untuk kita ajar MOBA. Even diorang ada syllabus yang tentang MOBA? Betul. Dia memang fokus kepada MOBA sebenarnya. Okay. Bila saya dapat syllabus tu fokus pada MOBA. Tapi saya ambil kesempatan jugalah untuk ajar PUBG. Pelajar-pelajar bukan PUBG lah, pasal industri. Industri. Macam saya semester lepas saya bawa dia orang pergi event dekat Battle Arena, ada tournament Brawl Stars masa tu. Saya cakap dengan student, tutup mata, jangan tengok player. Tengok benda sekeliling. Sebab biasa student dia orang nampak e-sport ni orang main game je. Betul. Then saya tanya, apa awak nampak? Then dia cakap, nampak cameraman, nampak caster, nampak production host, production crew. Kan? Baru dia lebih terbuka. Macam, sebenarnya e-sport ni satu industri. Good industry sebenarnya kan. Sebab tak ramai yang tahu sebenarnya e-sports ni boleh buat benda lain juga. Betul. Dia ada juga business in e-sports. Dia ada juga production in e-sports. And then medical in e-sports. Macam saya sendiri education in e-sports. So tak ramai. Kenapa sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ni bila orang tak tahu yang e-sports ni banyak peluang-peluang yang lain? Saya rasa sebab kita banyak fokus kepada player and tournament. Jadi lagipun yang tu adalah benda-benda yang lebih fun lah, orang kata. Havoc lebih fun. popular. Macam dapat banyak hype kan. Lagipun semua orang akan main. Dan bila dia main, dia akan macam visualize diri dia dekat pentas. Aku nak jadi rockstar dekat MPL lah, contohnya lah. Okay, faham. So that's why diorang tak ada fokus macam. Tapi saya sendiri saya suka back end.
Saya suka duduk di back end, saya suka duduk di ground kan. Saya suka tengok production tu macam mana. And penghasilan tu sebenarnya lagi pada saya lagi banyak sweet spot dia lah. Compare dan tapi semua memerlukan satu sama lain. Betul. Sebenarnya. Dia kalau ada player yang bagus ke pro macam mana pun, kalau production tak cantik, tak best dia juga. jadi boring. Kontennya tak best pun tak best juga. Betul. Kan? Sebab contohlah kalau ada satu-satu tournament ni, contohlah kalau ada tournament, pengisian dia mungkin ada career talk, mungkin ada sesi sesi trash talk yang live. Kan best benda tu. Macam sekarang dah makin boring, macam masuk tournament, dah habis. Macam saya selalu cakap dengan orang lah kan, kalau saya dapat visualize satu show tournament yang best, kita ambil ilham daripada wrestling. Oh, okay. Macam mana dia buat dia punya jalan cerita. Betul. Dia bukan setakat okay datang lawan siapa menang dah, tapi dia ada jalan cerita dia kan. Sebelum masuk dekat ring, ada yang komentator tanya macam tu dia mulakan ke. So dia bakar line kat situ. Betul lah. Lagi satu saya sangat suka lah. Okay, kalau kita nak letak, kalau kita tengok dalam e-sport lah kan, ada tahun lepas juga saya tengok Worlds League of Legends. Okay, saya bukan follower sangat League of Legends ataupun Worlds lah kan. Saya tahulah sikit-sikit tu. Tapi ada satu hari tu, bila dia nak final, dia lepaskan satu trailer. Trailer tu 2 team finalis lah yang nak lawan kan. Dan trailer dia sangat bagus, sangat best. Ada jalan cerita. Dia cerita pasal orang ni kalau apa-apa jadi, dia akan bersara daripada e-sport. Seorang lagi player ni faker pula. Dia legend dan dia macam dia nak ni lah. Adalah jalan cerita dia kan. Sebabkan trailer tu sangat power, saya nak tengok final tu. Saya tergerak sebab saya nak tengok final tu. Sebab trailer tu. So disebabkan konten tu penting kan. Konten tu memang penting. Konten tu sangat penting lah pada saya. Sebab kita dekat sini tak ada macam cast secara chill. Kurang lah. Banyak profesional. Tapi dia ada juga orang yang suka tengok bual bicara juga sebenarnya. Sebenarnya pada saya lah perlu ada juga event-event macam tu. Kalau event lah kan, kalau tournament ataupun event, kena ada pengisian yang berbeza sikit. Macam Daddy buat podcast sekarang ni lah, chill. Podcast ni kena ada dekat tournament. Kan, diorang habis ni, then ada analysis. Siapa nak tengok cast, siapa nak tengok analysis, dia ada boleh ni strap ke situ. Dia macam kalau Dota TI, habis satu tournament tu, ujung-ujung dia akan ada borak-borak je, santai. Betul. Tak, sebab sekarang kan, contoh MPL, kan ada banyak masa diorang gap, diorang tertunggu-tunggu, nak tunggu masuk game. So benda tu lah sepatutnya kena ada pengisian. Betul. Barulah tak boring kan pada saya lah. Tapi tak tahu, mungkin diorang ada plan lain, kita tak tahu. Betul. Macam PUBG sekarang, macam mana saya tengok PUBG punya scene, PUBG punya arena? Kalau PUBG punya scene, saya rasa dia semakin stale. Dia macam stagnant lah. Dia semakin stagnant. Kalau kita tengok trend dia lebih kepada habis satu round, lepas tu masuk next round, lepas tu masuk next round. Saya faham ada golongan viewer yang hanya nak tengok game sahaja. Tapi macam Daddy cakap lah, kalau ada pengisian dekat tengah-tengah betul, tu kan mungkin diorang nak macam mana kita nak kena tarik minat orang dengan cara yang berbeza lah kan. Contohnya ada mini game, ataupun kalau dekat offline ada antara stage dengan audience punya game. Sebab saya kerap pergi tournament, tapi kurang benda tu. Dalam entertainment ada. Sebab entertainment once dia pergi iklan dan sebagainya, diorang ada stage dengan audience punya engagement. Tapi dekat tournament e-sports tak ada, kurang. Jadi macam itulah. Lagipun pengisian tu sebenarnya adalah untuk buat jalan cerita. Betul. Untuk bagi orang nak kenal. Macam contohlah kan, orang kenal ke macam mana contohlah Homeboys team ni, player-player ni, kenapa, macam mana dia boleh datang sekali? Contohnya. Saya rasa macam mungkin waktu-waktu tu boleh digunakan untuk perkenalkan tim-tim tu lah dengan lebih mendalam, dengan borak santai. Jadi benda tu tak ada kan? Itulah. Sepatutnya kena ada. Kalau boleh lebihkan konten macam tu, saya rasa sangat bernilai lah. So macam pendapat PUBG Mobile 2 minggu. PMPL Malaysia hanya 2 minggu pada pendapat Apa yang saya rasa.
Saya rasa 2 minggu ni sangat pendek lah. Kan? Sangat pendek. Dia macam tahu-tahu dah habis dah. Betul. Sebagai viewer tu mungkin akan rasa macam tu lah. Kalau nak kata segi daripada penglibat dalam industri, dia rasa macam okay, kalau macam dulu kita ada 3 minggu, ada grand final, hari tu banyak lah kan. Daripada segi job pun banyak lah. Banyak sikit. Worth it. Okay, jadi yang ni reality. Mungkin ramai dekat luar sana tak nampak ataupun tak berkisah. Tapi tak berapa, faham. Sebab tak ada kaitan pun. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok daripada segi job caster pun, kita pun semakin kurang lah. Dah di-squeeze lah. Jadi dia bukan saja impact kepada organisasi, kepada player, sponsor ke apa, tapi juga kepada talent-talent dan semua. Saya rasa semua lah. Sebab begini, macam kita punya maybe orang nak invest atau nak sponsor. Bila dia tengok kita punya timeline ni, 2 minggu je dapat nak kena bayar this kind of amount untuk 2 minggu, so tak worth it lah diorang rasa kan. Baru tadi saya ada borak dengan salah satu pengsponsor lah. Dia pun cakap benda yang sama. Dia kata 2 minggu tak sempat brand dia nak keluar, tak dah habis. Branding tu tak macam dulu lah. Senang cakap, dulu kan disebut-sebut eyeball cantik, lepas tu mana-mana pun orang pakai, orang akan represent brand tu as a good I think. Kalau telco, inilah number 1 telco ini sports kan. Tapi so pada saya 2 minggu ni pendek sangat lah. Itulah samalah dengan tak ada offline. So sangat pendek lah. Sebab contoh lah, contoh Trio Distro, diorang nak sustain team tu kan, nak hire player ni pun dia nak gaji dia kan. Takkan dia nak kerja 2 minggu dan dia tinggalkan kerja tetap dia yang berbulan-bulan dia kerja. End up dia kerja 2 minggu tak ada gaji, lepas tu nak kerja balik kan. Mana ada company boleh. Betul. Memang tak ada. Dan game tu pula, kalau kita tak fokus, kita buat 2 kerja dalam satu masa, tak perform pula. Betul. Jadi macam mana pun dia kena ada komitmen juga. Betul. Tapi itulah berbala ataupun tak, tu betul-betul jadi persoalan lah. Itu kita nak kena tengok balik. Satu pun memang benda ni is kalender. Macam saya cakap tadi kan, siapa yang bertanggungjawab dalam menguruskan kalender ni. Sebab kita as a orang yang organisasi ni, berapa lama kita bayar untuk 2 minggu. Takkanlah habis season kita nak kick out player tu semua, kesian lah juga. Itulah. Kan. That's why saya rasa benda ni sepatutnya kalau kita nak salahkan publisher pun tak boleh sangat. Nak salahkan, tak tahu nak salahkan siapa. Sepatutnya kerajaan ambil benda ni as a, ataupun badan-badan yang dipertanggungjawabkan ambil benda ni as a diorang punya reference. Apa patut diorang buat. Sesuatu untuk dibincangkan lah. Betul kan. Sebab kalau kita nak kata mana-mana pihak-pihak tertentu ke, kita pun tak berada di kasut mereka. Betul. Dan mungkin ada sebab yang munasabah lah. Cuma kita tak tahulah. Dia tak munasabah sangat. Pada saya tak boleh. Sebab saya husnuzon. Husnuzon tak. Macam orang yang baik. Macam kita ni, sebayangkan contoh lah contoh kita keluar 5 figure per month. Kita mempromosikan e-sports ni dalam negara dengan modal kita, dengan player kita hantar apa semua. End upnya dia punya perjalanan tu tak solid tau. Dan parent akan menyalahkan kita sebab kita yang ambil diorang kerja kan. Parent akan cakap, tengoklah e-sport apa benda, apa masa depan ni kan. Main 2 ni, lepas tu dah tak ada apa-apa. Lepas tu tak ada gaji. Lepas tu macam tu, tak ke mana. So benda tu jadi satu benda yang tak bagus tau sebenarnya. Sedangkan industri ni terus terang ramai gila peminat. Cuba bayangkan kalau ada tim yang tak lepas pergi C kan. Dalam 1 tahun dia akan main 4 minggu je. Betul. Betul. Sebulan je. Sebulan je. Yang lain-lain tu, kebanyakan tournament dekat luar, kalau nak main tournament biasa je untuk rebut prize pool ke apa ke, akan cakap tim PMPL tak boleh main. Itu pun salah satu kenapa diorang letak tim PMPL tak boleh main. Saya tak berada di kaki mereka, tapi kalau saya nak buat andaian, mungkin mereka nak bagi chance lah dekat tim-tim biasa untuk bagi up lah. Tapi pada saya, kalau tim biasa boleh beat tim PMPL, lagi power. Betul. Sebenarnya benda ni saya pernah borak dengan salah satu organizer yang letak rule tu. Sebab ada tim PMPL nak masuk, tapi organizer tu macam, saya pun cakap je lah kan. Bagi saya,
bagi je lah masuk. Kalau team best man lain win. rasa power, best man win lah. Betul. Kalau menang ke atas team PMPL tu, bukan ke lagi puas hati. Good achievement lah. Kan tak adalah tournament tu nampak macam cikai. Betul. So nak nampak lah tournament tu dia macam ni tau. Amatur yang tak dapat masuk Pro League, dia akan menunggu tournament ni. Ya. Untuk dia jumpa dengan professional player. Dekat situ dia ada content dia. Dia ada dia punya hype dia. Dia nak tunjuk siapa dia. Tournament tu pun dapat team pro. Dan juga sebenarnya tournament tu boleh jadi satu platform untuk scouter cari player. Betul. Betul tak? Betul. Bila ada penglibatan pro ni dalam tournament tu, so kita akan nampak team ni potensi. Player ni potential. Sebenarnya macam tu. Dia tak boleh ada stigma yang mengatakan siapa yang duduk kat Pro League tak boleh masuk. Dan dia juga bantu tim-tim amatur untuk naikkan dia orang punya standard. Betul. Itu betul. Sebenarnya lah sepatutnya itu. Tadi sebenarnya saya nak cakap macam tu, tapi dah sebut dah. Maksudnya kita fikiran sama. Betul. Tapi itulah saya diarahkan untuk tone down sikit kan. Diarahkan Tak adalah diarahkan kan. Daddy boleh tak you tone down sikit kan. So feedback lah. Tu feedback lah. Saya terima je apa yang orang cakap, saya okey. Sebab pada saya apa yang saya cakap, as long tak menghina orang, benda tu bagus untuk ramai, benda tu saya rasa okey, insyaAllah. Saya rasa kita punya culture pun kita kena lebih bersifat terbuka lah untuk terima feedback orang. Betul. So macam mana sir pendapat sir tentang franchise league? So katanya MPL pun akan franchise, PMPL pun akan franchise. So apa pendapat sir pasal franchise league? I think franchise ni satu perkara yang bagus. Bagus. Menurut saya bagus lah. Menurut saya bagus. Semestinya ini akan memberikan lebih banyak funding kepada that tournament. Jadi dengan that funding tu macam-macam lebih lagi lah boleh buat. Mungkin boleh gunakan tu untuk buat offline ke apa ke. Lepas tu dalam list tu pun kita akan dapat tahu tim-tim yang terlibat dalam franchise, dia adalah tim-tim yang serius, elite. Ya betul. Yang betul-betul nak kita nak pergi jauh. Betul. Daripada mungkin satu musim lepas tu dah tak nak dah, benda-benda macam tu lah. Dia lebih sustainable lah. So player pun terjaga. Betul. Pendapat saya pun benda yang sama. Sebenarnya ramai orang tak tahu sebenarnya franchise ni dia ada pro dia lah. Selain daripada con, dia ada pro dia. Kan sebab apa? Dia boleh meletakkan satu hala tuju jelas kepada pelabur, kepada sponsor, kepada orang yang nak chip in duit. Contohnya kalau dia chip in 100,000, dia tahu ada 3 tahun branding dia kat dalam sini. That's why saya rasa franchise ni bagus. Cuma dia akan membuatkan orang rasa apa sih, macam disadvantage kalau dia orang tak ada funding tu untuk funding masuk, atau good financial report yang solid ataupun plan. Sebab kalau saya tengok dia orang minta banyak benda. Berapa tahun punya plan, previous punya record. So kita melalui proses tu lah. And hopefully kita dapat juga. Sebab saya pernah cakap dengan game publisher, and kita ready untuk benda tu. And kita punya plan pun, kalau kita nak cari investor ataupun funder, bila ada benda tu. Kalau tak, better kita self-sustain, tak terikat mana-mana. Okay, tapi saya nak tanya Daddy balik. Boleh. Andai kata benda tu untuk PUBG Mobile lah. So PUBG Mobile banyak team lagi kan. Mungkin 20 team yang tu sekali go. Cukup ke 20 team untuk masuk franchise yang ada that level of financial dan sebagainya? Tak cukup. Jadi kalau macam tu macam mana? Satu is publisher ataupun saya rasa orang-orang perlu create good awareness lah tentang game ni. Biar ramai orang yang nak chip in. Ataupun as a publisher, diorang mesti ada a few contact, and diorang tetapkan, contoh saya bagi contoh, bila melibatkan perbankan. Kita ada CIMB, ada Maybank, ada Affin Bank, apa bank lagi, Public Bank, banyak bank. So kita buat satu liga yang relate dengan bank. Maknanya satu tim ni represent bank tu. Tapi bank ni semua, kenapa dia kena buat e-sports team? Ini adalah arahan daripada kementerian dan sebagainya lah. Semua organisasi atau agensi kena buat satu tim, ataupun kena hire satu tim, ataupun setiap negeri kena pegang satu tim. Dia macam bola lah. Yes. So benda tu dia akan jadi satu benda yang kita as a team sustain. Contohlah Johor Homeboys, JDT Homeboys ataupun Homeboys JDT, contoh. Tu bukan league
Wah, bukan. Okay. Tak. Jauh lagi. So, benda tu contoh, bila ada away dengan home punya game, kalau Mobile Legend kan dia ada 2 game contohnya kan. Away kita main dekat Johor, home kita main dekat sini. So, benda tu jadi satu good ecosystem. And saya yakin dan pasti agensi pun akan start, okay, kita nak pegang team ni. Sebab dia dah ada organisasi yang well known. Yes. Kan? Team ni boleh jadi satu marketing tools. Brand ataupun agensi ni boleh chip in kat sini lah. Contoh macam Maybank, Homeboys Maybank, and then logo placement, mana-mana kita represent Maybank as kita punya banker ataupun financial solution dan sebagainya. That's why saya rasa benda tu perlu ada penglibatan ramai orang. Dan benda tu akan membantu semua team dalam menuju ke franchise. Ada lagi satu modal yang saya rasa agak menarik lah kalau dah dibuat dalam dunia e-sport, is Dota punya modal. Contoh? Okay. Jadi Dota, kalau kita tengok TI, prize pool dia besar gedabak. Betul. Macam mana dia boleh ada prize pool besar? Adalah melalui crowdfunding. Oh, okay. So kalau kita sebagai pemain Dota, kalau kita beli battle pass dia sama dengan RP lah. Lebih kurang 25% akan disumbangkan kepada prize pool. Oh. Itu nombor 1. Nombor 2, untuk tim-tim yang tertentu lah, rasa tier 1 team lah, division 1 ke apa, diorang akan ada in-game item yang sekiranya orang beli, dapat ada peratusan akan pergi pada team. Oh. And nak tambah lagi, caster pun, talent pun ada juga item-item dalam game yang kalau orang beli, dia dapat, peratusan akan pergi dia pada portion dia, ada portion dia. Betul. Jadi semua orang dalam ekosistem akan dapat something. And diorang pun akan rasa benda ni is good affiliate untuk diorang. Betul. Dan bayangkan kalau price pool tu tambah, orang akan lebih nak invest ke dalam tim-tim tempatan untuk main. Betul. Jadi macam tu lah cara Dota diorang sustainkan dia PTI. So boleh lah contohlah macam local product kan, ataupun local brand, dia hire tim ni untuk dia buat jalankan jualan online juga kat dalam tu. So diorang boleh, contohlah skin tu boleh flex. Ni skin Homeboys. Macam tu. Benda tu sebenarnya betul. Ya, sebenarnya kena start juga benda tu untuk menuju ke franchise lah sebenarnya. So dekat situ kita boleh nampak team mana yang paling kuat dalam affiliate program ni kan. Team mana yang banyak serius. Benda tu pun salah satu. Sebab ada team yang fanbase dia tinggi tapi dia tak ada good financial. Betul. Dia punya capital tak ada, tak strong lah capital dia. Lepas tu ada juga team yang terbalik. Mungkin capital dia okey tapi mungkin fanbase dia tak kuat. Betul. Jadi, ada ramai. Item tu boleh jadi promosi juga. Betul. So yelah, sebab saya kerap membaca kan. Bila saya baca ni ada juga yang diorang cakap lah tak adil, kapitalis benda ni. Sebenarnya dia bukan capitalism tau. Dia benda ni ialah cara kita nak menyusun structure tu lebih solid. Tapi penyusunan tu terlampau macam terus. Sebab dia punya entrance fee pun quite high and quite tinggi. So pada saya, banyak team yang akan team kalau tak ada duit dia akan berputih mata lah. Betul. Kan? Itu. Tapi kalau kita tengok dalam Dota pun dia macam tu juga. Ada juga tim bawah-bawahan yang nak naik ke atas. So dia akan sampai ke satu tahap. Tapi bila dah sampai ke satu tahap, dia kena tahu yang bila nak menceburi long term dalam e-sport ni, dia tak boleh setakat main je. Dia kena ada business. Betul. End up ni ialah business. Betul, ini adalah business. Betul. So business is business. Ni bukan Baitul Mal yang memang, ataupun pusat persatuan amal jariah untuk kita bagi mainlah game ni. Sebenarnya tak. Kan silap kita pun, kita tak create satu awareness yang mengatakan inilah business yang memang dijalankan untuk diorang sustain, diorang relevant dalam budak-budak ni punya e-sports punya planning dan juga aktiviti lah pada saya. Sebab tu saya kagum dengan Homeboys punya modal. Saya rasa Homeboys salah satu business yang menjadilah dalam e-sport industry. So dia macam ni, Homeboys ni saya nak macam mana tau, bila orang main game tapi dia nak stylo, dia nak ada nampak dia ni culture kan, dia pergi ke Homeboys. So kalau dia pakai baju Homeboys, so masyarakat tahu, oh budak ni main game ni. Betul. And budak ni faham music. Oh budak ni dia tahu content. Dia beli jersey tu bukan sebab dia cantik saja, sebab dia tahu yang e-sports ni punya culture ialah Homeboys. Macam tu. Saya jalan-jalan pun saya nampak, kalau pakai baju Homeboys ke, pakai baju Daddy ke, saya macam ni budak game ni. Budak game tapi dia dalam bentuk yang style streetwear macam tu. So saya ubah lah benda tu. Sebab rata-rata kalau saya tengok
kita pergi mana-mana nak tahu budak ni main game ke tak, dia akan JC dia macam gaming punya stroke. Dia ada tajam. So tu gaming. So saya nak ubah benda tu kan. Sebab tu Homeboys dia datang dengan collaboration yang lain daripada yang lain. Tiba-tiba Vespa pula ada dengan Homeboys kan. Last year saya dengan Jeep Specialist. So benda tu sebenarnya saya nak ubah lah. Tapi saya tak boleh ubah dalam skala yang besar. Saya boleh bermula di Homeboys. And saya mengharapkan banyak tim yang akan ikut apa yang kita akan buat. Macam tu. Betul. Sebab kalau kita tak buat benda ni, tak ada added value dalam jersey ataupun brand kita, so brand tu susah sikit nak bergerak. Betul. Sebab bila orang dah pakai baju tu, dia akan exposekan brand lah. Jadi the whole model is good. Tapi of course saya faham, bukan mudah untuk kita nak, okay, kita keluar jersey hari ni, kita nak jual. Susah. Dia bukan setakat tu. Dia kena buildkan brand tu. Dia ada strategi dia. Dia ada proses lah yang nak kena lalu. So macam saya ikut tak Mobile Legend? Ikut juga. Sangat ikut lah Mobile Legend. Daripada season berapa saya ikut? Saya tengok lah. Sebab dulu, okay, kenapa saya cakap saya tengok gitu-gitu je? Sebab dulu kan selalu PMPL clash dengan ya, betul. Jadi saya fokus kerja lah. Tapi kalau nak tahu result ke, nak tahu team tu saya tahulah. So MPL season 11, saya ada juga lah baca-baca few team dan sebagainya. Ada? Untuk season 11, siapa favourite Sir? Favourite Oh, okay. Saya rasa untuk musim ni tak semua team lagi dia orang dah reveal kan. Betul. Semua line up mereka. Tapi kalau saya dengar-dengar, mungkin sekarang saya dapat input daripada orang jugalah kan. Okay. Homeboys jangan. Okay. Sebab Homeboys jangan. Kita kena sebab kalau Homeboys nanti macam, kalau saya nak sebut Homeboys, saya kena dapat baju satu. Homeboys kita letak tepi. Okay. Dalam banyak-banyak team lah. Ada 9 team lagi. Secret. So Secret tak tahu line up dia siapa. Even Sir pun tak tahu line up dia siapa. Saya ada dengar lah. Tapi buat masa sekarang ni kita, sebab Sir dengan internal Secret kan ngam kan. Saya tolong tolong buat konten. Okay. Saya ada dengar lah. Tapi sebelum rasmi tu kita keep the secret lah. Kita keep the secret dulu. Okay. So siapa favourite? Okay. Kalau nak kata performance wise, Todak. Okay, Todak kena bagi. Ada orang berpendapat yang SMG same akan jadi sangat kuat. Betul. Jadi saya rasa saya akan letak top 2 ni lah. Top 2 ni Todak dan juga SMG. Betul. So Homeboys champion, nombor 2 nya Todak, nombor 3 SMG lah. Satu point dia. Kalau nak sebut year tu boleh lah bagi satu ke. Boleh. So macam sekarang kan, adakah MPL ni ditunggu-tunggu oleh Sir Cloud dengan kehadiran Secret? So yelah, adakah Sir menunggu MPL ni untuk di start kan? Sejujurnya lah Daddy, saya Daddy Hood aku sebut sejujurnya lah, saya menunggu semua game title e-sport sebenarnya. Tak kira lah Valorant ke City. Sebab saya peminat e-sport. Memang semua saya adalah hati yang special mungkin untuk Dota. Saya tengok sampai international semua. Tapi kalau nak kata secara keseluruhan scene, sejujurnya lah, saya memang tengok semua. Sebab tu kalau e-football ke apa ke. Sebab tu kalau tengok TikTok saya boleh cerita pasal, sekejap saya cerita MPL, sekejap cerita PMPL, betul, sekejap cerita VCT, betul, sekejap cerita Dota, sekejap cerita Overwatch. Maknanya semua boleh. Sebab saya semua boleh. Saya minat lah. Jadi kalau nak kata MPL ni, memang saya berminat lah juga. Dia dalam kategori yang sama lah. Sebab Secret pun datangnya Secret ni satu benda yang saya rasa wow tak untuk MPL punya industri. Okay, bagi saya kehadiran tim antarabangsa macam ni, ianya adalah bagus untuk industri kita secara keseluruhan. Betul. Sebab itu is investment. Bila Homeboys bantai Secret, kita keluar meme satu kan. Oi meme tu. Make sure keluar lah. Kena keluar Battle of the Memes. Kita akan buat lah. Hopefully ni bukanlah satu benda yang kita tak sihat. Sebenarnya memes ni benda yang best kan. Battle of the Memes ni benda yang best. Betul. Sebenarnya kalau viewer dia orang selalu kata, kenapa toxic ni apa benda. Dia bukan toxic. Ni bukan toxic. Inilah good memes untuk kita merancakkan industri tu. Sebab tu ada satu ni lah kan. Apa yang saya nampak adalah, kalau kita interview player contohnya,
player macam malu-malu nak cakap. Betul? Lepas tu bila tanya, kenapa kau tak cakap banyak tadi? Ni luar game boleh cakap semua. Dia cakap, takut kena toxic lah ni semua. Sebenarnya bukan pasal tu. Kita kena faham. This is a entertainment industry. And this is juga peluang untuk player tunjukkan personality dia orang. Yes. Elemen ni kena ada dalam entertainment. Betul. Which is kita ada kacau-kacau sikit kan. Tanpa menyakitkan hati. Ya. Yeah. Kan? Maksudnya toxic tu tak adalah cakap kata-kata kesat ke apa. Dia just macam ngantuk lah main tadi sebab tim sana macam tidur. Macam tu. Benda-benda macam tu. Itu yang benda yang best sebenarnya. Kalau luar negara, dia orang tak simpan dah. Betul. Dia sampai berjoget-joget. Kan? Dia taunting kau-kau. Tapi dalam bentuk yang terkawal lah sebenarnya. Betul. So saya sebenarnya nak tanya lagi lah pasal franchise ni. Siapa yang rasa akan menuju, tim mana yang dah bersedia untuk menuju ke franchise ni, untuk PMPL? Untuk PMPL dah bersedia nampak macam nampak sebab orang yang dalam industri dah duduk di few team. So tim mana yang rasa macam rasanya tim ni ada potensi untuk duduk di franchise league? Okay, saya rasa pengumuman tu akan keluar tak lama lagi. Tapi setakat kita borak hari Rabu ni, tak silap. Tapi setakat kita borak ni lah, viewer kena tahu juga. Dia kata asal tak tahu ni. Tak. Okay, saya rasa Secret. Okay. Saya rasa Sam9. Alright. Walaupun baru-baru ni banyak cerita Sam9 kan, tapi saya tetap rasa Sam9. Saya rasa kebarangkalian Judo Alliance. Oh, Judo Alliance, yes. Okay lah, okay. Kejap. Kita tak tahu berapa slot kan? Should be 4. Paling-paling saya dengar 4. Okay. Sam9 Secret, yang tu memang saya tak fikir panjang. Saya rasa sebagi 10 pun tak apa. 10 pun tak apa. Okay. Judo Alliance, Geek Fam. Yes, Geek Fam. Homeboys. Saya dapat rasa Homeboys akan jadi masuk. Oh, okay. Ke Daddy ada benda nak share? Tak, saya ready untuk tu. Tapi based on proposal, kita tak tahu apa yang akan diorang nilai. Scoring system tu kita tak tahulah. Sebab hantar semua benda kan? Kita hantar semua benda. Tapi diorang pun cakap Homeboy sampai 15 muka surat, 30 muka surat. Banyak lah, banyak benda and planning. Cuma kuat kompetitif lah untuk ni saya rasa. Cuma pada saya tim yang dapat melepasi tu dia happy sikit lah. Tapi kalau saya nak narrow down top 4, bagi saya top 4 is Secret, Sam9, Geek Fam dengan Judo Alliance. Betul. Tapi Geek Fam champion. Tapi DBD pun DBD pun okay. DBD boleh lah masuk juga dalam list. Siapa lagi Saya lupa Creed VIP? Creed VIP saya rasa quite tough. Kalau ada beberapa checkbox yang dalam kepala saya agak-agak apa yang mereka lihat, mungkin kalau ada 5 checkbox mungkin mereka check dalam 3 lah. Tapi kalau tim lain mungkin check dalam 4 contohnya. Jadi kalau saya nak selit pun saya selit dekat belakang sikit. Alright. Untuk Mobile Legend franchise berapa adakah semua akan 10? Dia 10. Dia 10. Adakah 10-10 akan bersedia ataupun nampak ada few team yang mungkin tak bersedia? Macam Team Hawk sendiri dia cakap kalau entrance fee dia tu tinggi, diorang akan surrender awal lah. Surrender awal Saya nampak tak semua juga. Oh ya? Saya tak nampak semualah. Yang saya betul-betul nampak Todak. Saya nampak Homeboys. Alright. Saya nampak SMG. Okay. Ada tak lagi? Tapi kenapa SMG tarik diri dekat PMPL? Saya tahu ke? Setahu saya itu saya tak pasti diorang dekat belakang tabir. Tapi kalau kita tengok keputusan PMPL sebelum ni tak memberangsangkan lah. Jadi mungkin invest untuk rebuild balik, mungkin mereka rasa tak berbaloi. Dan mungkin dia nak fokus untuk game lain. Betul. Mungkin negara lain. Betul. Nampak sebab sayang lah SMG ni pada saya brand yang satu brand yang power duduk di Malaysia. Cumanya dia tak duduk di PUBG Mobile. Itu jadi tanda-tanya lah. Okay, berbalik tadi MPL, siapa yang tim yang saya rasa? Todak, Homeboys, SMG, RSG. Ada tak lagi saya terlepas? Saya rasa ni 4 lah yang saya rasa lah.
ni You Do Red Giant. Oh ya, You Do Red Giants. Lupa pula. So tim baru kan, Secret. kena register. Secret. Tiba-tiba macam banyak kan. Macam tiba-tiba lagi senang kalau kita sebut yang mungkin tak. Yang mungkin tak siapa? Mungkin tak. Rasanya dah lain-lain dah tu. Lain-lain tu mungkin tak lah. Macam Red, Lunatic. Ya, sebab dia cost dia tinggi kan. Betul. Entrance fee dia saya tak rasa satu figure yang kecil. Dia mungkin 6 to 7 figure punya harga, price tag. Betul. Dan mungkin dia ada kriteria tambahan jugalah. Dia banyak kriteria tambahan. Dari segi gaji player banyak. Kalau kita boleh kongsi kriteria tambahan tu sangat banyak. Berapa minimum gaji yang kita sanggup bagi, and then apa planning kita untuk 5 tahun, 3 tahun dan setahun. So benda tu pun diambil kira sebagai scoring system. Popularity pun salah satu. Ya, popularity. Sebab dalam franchise dia akan ada satu kiraan macam broadcast right and sponsorship right. So sponsor yang masuk, dia akan pergi portion ke publisher, and the rest tu kita akan bagi-bagi dekat semua team yang duduk dalam franchise. Tu salah satu cara untuk sustain lah. Macam Sir sendiri, kalau Sir diberi peluang, adakah Sir akan chip in dalam franchise? Melihat pada ekosistem e-sports kat Malaysia ni. Soalan menarik ni ya. Saya mungkin tak kot. Sir untuk memilih untuk tidak duduk di franchise league. Ya, kalau saya tak kot. Sebab saya rasa lebih banyak aspek lagi dalam e-sport yang tak cukup, yang tak cukup, yang kita lagi boleh sumbangkan kepada arah tu. Okay. So maknanya saya lebih fokus on development lah. Betul. Okay. Sama ada pendidikan ke, perundangan ke. Sebenarnya perundangan penting. Banyak pasukan-pasukan ataupun organisasi yang tidak memenuhi kriteria perundangan kan. Masalah gaji, masalah macam-macam masalah ni. Betul. Bagi saya sebab tu, kalau ada, let's say ada funding tu, instead of saya nak chip in, saya lebih rasa saya nak chip in kepada community. Melalui benda-benda macam tu lah. Okay. Penting kan? Sebab kita tak ada kan siapa-siapa yang membela nasib. Saya rasa kita ada macam Richard Wee, dia lebih kepada e-sport juga, akan tetapi dia tidak fokus kepada tu. Dia ada benda-benda lain dia lah. Jadi dia pun sebahagian, tapi dia tak termasuk. Jadi kalau saya ada peluang, mungkin saya nak buat benda-benda macam tu lah. Saya kena buat benda tu. Sebab seorang yang ada banyak knowledge pasal e-sports, tak ada pasal perundangan, pasal education. And nanti kalau kita buka Homeboys punya academy, boleh. Saya boleh roger sir. Sekejap. So kita akan beralih kepada the hype of e-sport sekarang ni. Macam mana Sir punya pendapat? Adakah e-sport sekarang ni boleh pergi lagi jauh? Kan kita baru balik jalur 14, kita baru jumpa beberapa orang menteri, beberapa orang yang dalam industri ataupun event organizer. So adakah Sir rasa perlunya hype yang baru dalam e-sports ataupun sekarang dah okey? Saya rasa perlu ada pendedahan barulah pada e-sports. Sebab kalau pemerhatian saya, kita punya paling hype adalah waktu PKP. Betul. Viewer semua, jangan kata viewer e-sport player show, masa buat live stream pun paling banyak waktu tu. Kan gila kan? Memang menggila. Betul. Saya punya live stream pun tak pernah banyak orang macam ni. Sampai ribu-ribu orang tengok pun ada. Tapi bila dah habis waktu PKP tu, apa orang yang dah saya start dapat, normal balik, orang dah kerja ke apa ke kan, jadi tak dapat. Jadi kita macam, mungkin kita masih lagi bergantung kepada orang-orang yang sama. Betul. Kita perlukan orang baru untuk meminati e-sports, untuk memahami e-sports. Betul, sebenarnya macam tu. So siapa yang paling penting dalam penglibatan ni? Siapa paling penting? Saya rasa kalau nak kata daripada segi saya rasa ada dua level lah yang paling penting. Satu adalah daripada pihak kerajaan, untuk memberikan pendedahan kepada orang ramai, masyarakat endorsement. ramai. Sebab parent dia akan tengok kerajaan endorse, then dia Betul. Dia akan perlukan benda tu. Dan kita perlukan community juga. Community untuk terus support e-sports. Dan bagi saya lah kan, saya tahu kita punya dua game paling besar, PUBG Mobile, Mobile Legends, tetapi kalau ada pelibatan dalam game lain, kalau ada Valorant ke Dota dia ke apa ke, satu perlu support.
Satunya dia sebab apa tak ada benda-benda ni? Sebab tak ada pengiktirafan dalam kejohanan. Banyak tournament tu dia jadi pocket event saja. Dia bukanlah satu tournament yang ditunggu-tunggu. Contoh bola sepak saya tengok Bola sepak habis Liga Super ada apa? Piala FA. Habis Piala FA dia ada apa? Piala Malaysia. Menang Piala Malaysia mana hala tuju dia? AFC Cup contohnya. Menang Liga Super, menang Liga ni pergi mana? AFC Champion League dan sebagainya. So hala tuju tu jelas. Kalau e-sports contohnya, siapa yang menang PMPL okey lah. Pergilah main ke world level. Tapi yang lagi 6 atau lagi 8 tim ni, dia nak kejarkan apa? So benda tu yang buatkan jadi tak hype. Contohlah kalau ada Piala Presiden ke, so dia akan lawan dengan Southeast punya Presiden punya piala. Lawan siapa champion of the President. Macam UEFA Champion League lah contohnya. So benda tu tak ada sebenarnya dalam e-sports ni lah yang saya nampak. Dan benda tu pun kena wujudkan semua game. Valorant, Piala Presiden Valorant, Piala Presiden Mobile Legend, Piala Presiden PUBG Mobile. So benda tu. Dan bila melibatkan development, kita tak boleh ambil pro player untuk duduk di developmentnya segmen. Contoh Sukma. Contohnya ada sukan-sukan yang fokus on development saja. Kan wakil 23, kan ada U23 kalau macam bola lah. So benda tu tak ada sebenarnya dalam e-sports ni. Diorang macam okay, tunggu MPL, tunggu PMPL. Dah habis, dah tak nak tengok. Betul. Sebab tu community rasa boring sebenarnya. Community rasa macam okay, habis PMPL, lagilah 2 minggu tinggal. 2 minggu spend dah habis. Habis. Dia punya, orang kata dia punya climax tu sekejap. Banyak kita boleh cerita pasal ekosistem ni sebenarnya. Kalau kita tengok dekat SEA Games yang akan datang contohnya, kita ada pelibatan Valorant pula. Ada Valorant juga. Ada Valorant. Okay. Jadi bayangkan kalau kita punya scene Valorant macam scene di barat. Kita punya talent ramai. Lebih banyak player yang kita boleh pilih untuk jadi wakil Malaysia. Tapi scene Valorant kita mungkin tak se-hype. Kita punya pilihan pun limited. Ada lagi satu game, Crossfire. Kita tak ada langsung scene tu. Jadi bila dah tak ada langsung, kita pun tak ada pilihan lah untuk menghantar wakil. Jadi kita rugi kemungkinan satu slot untuk dapat medal. Betul. Sebab tu semua kena naik. Sedangkan budak Malaysia suka main game. Betul. Crossfire ni game shooting game. Dia shooting game juga. Okay. Macam SEA Games ada terlibat dalam komiti dia. Ini okay. Saya nak kata on record ke off record saya tak pasti. Okay. Adalah. Ada juga terlibat lah. So bila rasanya SEA Games ni akan start untuk selection? Okay, jadi sekarang ni saya minat untuk tahu 2 game lah. Okay. 2 game ni saya minat untuk tahu macam mana selection tu akan berlaku. Adakah individu atau pasukan? Adakah selection tu akan berlaku dalam masa yang terdekat? Okay. Dua soalan je itu. Okay. ML PUBG. Alright. Jadi sebenarnya cara selection dia sama untuk semua game. Okay. Jadi dalam masa terdekat ni akan ada pemilihan untuk coach terlebih dahulu. Pemilihan untuk coach. Okay. Jadi kita akan tukar sistem daripada yang lepas, di mana kita akan buat pilihan coach dulu, dan kemudian lepas kita dapat coach, kita akan ada list panjang pemain. Untuk shortlist. Shortlist by coach yang akan coach bersama dengan jawatan kuasa. Okay. Akan sama-sama untuk buat list panjang. Daripada list panjang tu kita akan buat trial lagi untuk buat list pendek yang akan menjadi wakil Malaysia. Jadi pemilihan pada kali ni plan dia adalah bukan secara pasukan tetapi secara individu lah. Okay. So coach akan bagi tahu jungler siapa, rusher siapa. Betul. Dan kita akan buat list dan kita buat trial. Berapa ramai coach kat Malaysia ni sebenarnya yang bertauliah? Berapa ramai coach yang betul-betul saya rasa patut ditauliahkan. Dan pentauliahan tu oleh siapa? Yang ini jawatan kuasa akan buat list dulu, kemudian coach akan diinterview. Jadi ada interview proses bersama dengan jawatan kuasa dan orang-orang tertentu lah. Maknanya pentauliahan ni akan ada lah. Pentauliahan ni akan ada. Contoh macam saya cakap di Filipina kan, orang ada card yang mengatakan caster lah, analysis lah, coach. So akan ada juga ke kat Malaysia ni, ataupun diorang ada minta idea daripada ke untuk buat benda ni? Buat masa sekarang ni tak ada lagi perbincangan macam tu lah. Jadi rasanya tak ada kot dalam masa terdekat ni. Tapi perlu kan, tauliah tu perlu sebab betul, saya rasa perlu. Dia adalah satu pengiktirafan.
kepada kita semua yang bergiat dalam industri. Dia macam kalau untuk engineer, kalau tak silap dia IR. ada juga IR dia, doktor DR lah. kan. Kalau kita tak ada, kita minta title kan. Apa e-sport, ES apa tak ada lah kan. Tak perlu benda tu, tapi dia at least dia ada pentauliahan yang betul-betul boleh mentauliahkan seorang coach ialah coach. Betul. Dan bayangkan kalau kita, okay, ada dua benda kita boleh buat. Bayangkan kita dengan pentauliahan tu, kita boleh bawa ke luar negara. Kita boleh mungkin meluaskan kita punya ni lah, pendedahan kita. Tu nombor satu. Dan nombor dua, bayangkan kalau pentauliahan tu adalah standard international. Kita boleh dapatkan orang daripada luar negara yang berminat dalam e-sport untuk dapat pentauliahan datang ke Malaysia. Betul. Contoh macam kalau nak jadi referee dalam FIFA, kena ada pentauliahan daripada FIFA sendiri. Betul. Macam tu lah. Daripada situ kita boleh rancangkan industri kita. Kita bawa orang luar negara untuk datang. Jadi orang tak adalah nak jadi player saja. Betul. Dia boleh jadi coach kan, dia boleh jadi analyst. So pentauliahan tu pun pada saya penting lah. That's why saya tanya juga soalan tu. Siapa yang patut menjadi agensi yang mentauliahkan? Coach ialah coach, analysis ialah analysis. Tu kita masih tak ada. Kalau di sudut pandangan saya tu, siapa yang saya rasa? JPK, JPSM, mungkin akan bermula daripada KBS terlebih dahulu lah. Sebab kita ni bidang sukan kira. Belia dan sukan lah. Betul. So KBS kena ada satu program untuk kita tauliahkan orang-orang yang nak jadi coach sebagai coach. Betul. Betul. Barulah coach tu pergi kursus, dia balik dari kursus, dia layak untuk jadi coach, dia lah coach. Betul. Lagipun kalau kita tengok dekat persembahan kita dekat M4 ke dekat mana-mana lah kan, ada pihak komuniti yang juga mempersoalkan adakah coach kita cukup berkualiti. Kalau kita bandingkan diri kita dengan negara lain, Filipina dengan Indonesia yang paling dekat lah kan. So tak tiba rasanya lah untuk kita menaik tarafkan kita punya tahap coaching. Betul. Jadi tak susah lah untuk tim-tim ni cari coach sebenarnya. Iya. Dan juga yang mana diorang rasa diorang dah tak nak main di pro scene, diorang mungkin boleh jadi coach dengan mengikuti kursus ni, dan dia balik ke organisasi dia jadi coach. Betul. Yang bertauliah. Sebenarnya itulah lagi bagus. Betul. Sebenarnya saya sangat suka modal bola sepak. Kalau kita tengok bola sepak, kalau orang tu power macam mana pun, kalau orang tu Thierry Henry pun, kalau dia nak jadi manager pasukan bola ataupun head coach pasukan bola, dia kena pergi kursus dulu. Betul. Kena melalui proses tu. Dia legend macam mana pun kena pergi juga. Zidane ke siapa ke, dia tak boleh macam aku skor dulu 1000 gol. Aku tak boleh. Maknanya dia memang kena lalu proses yang betul. Daripada bawah dia naik, and dia ditauliahkan oleh FIFA dan sebagainya. Betul. Untuk jadi. So kalau sekarang perlulah, memang pada saya perlu, sebab kita ketandusan benda-benda ni. Kita sendiri tak tahu siapalah yang boleh jadi pakar dalam mental punya advisor, mental health punya coaching system. Lepas tu siapa analisis yang betul-betul analisis, dia faham sistem ranking sistem, macam mana kita nak track. Scouter pun kita tak ada. Kita just tengok tournament, budak ni macam boleh main ni, cubalah try out. Betul. Dia tak ada season tu, tak ada tau. Contohlah habis MPL, PMPL, patutnya kena ada satu season yang di mana try out dia berlaku. So player-player, budak-budak player yang amatur ni, yang dia rasa dia dah power, dia dah pro, dia boleh cuba try out kat semua team. Sebab ada musim yang memang musim tengah menjalankan try out. Dan sebagai organisasi juga, kita kena bersatu dari sudut apa tau. Dari sudut kita bagi tahu, okay, kita semua sepakat, kita buat try out besar-besaran. So barulah rancak, orang akan start masuk, orang akan start tahu bila tarikh try out. Diorang akan, sebab tu macam saya cakap, kita nak dapatkan komuniti yang baru, kita kena ada benda yang baru. Ya, kita kena ada program untuk pelapis lah juga. Betul kan. Okay, so sir, sampai sini je. Saya rasa pun dah sejam. Saya pun nak terkencing sebab banyak minum air. And terima kasih Sir Cloud, banyak input yang kita dapat daripada Sir. Terima kasih Daddy. Jadi kita ada off the record punya segmen. Alright. So thank you sir. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thanks for coming. Alright. Assalamualaikum. Okay, saya nak kecil lah. Tu bukan tipu-tipu lah, tu betul-betul nak pergi lah.